Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Nukas edisi malam 19 Mac 2021 bersama saya Vivi Emir Zaika. Berita dimulakan dengan laporan Ketua Menteri Datuk Partinggi Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Openg menerima dos kedua vaksin COVID-19 di Stadium Perpaduan Petrajaya Kuching pada Jumaat. Sebelum ini, beliau telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 keluaran Pfizer BioNTech pada 26 Februari di Klinik Kesihatan Petrajaya, KKPJ. Turut menerima dos kedua vaksin COVID-19 ialah Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Chin Zin Hing dan Pegawai Kesihatan Bahagian Kuching Dr. Yunis Melissa Joseph. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugambas. Setelah selesai, Ketua Menteri ketika ditemu bual media menjelaskan mengenai keputusan vaksin yang dipohon daripada Kerajaan Persekutuan untuk keperluan rakyat Sarawak. It's relating. We are writing for the definitive or conclusive response. At the moment, indication is quite positive. Dalam temu bual sama, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugambas memaklumkan bahawa kerajaan negeri akan mengadakan program lawatan vaksinasi di setiap kampung dan rumah panjang di seluruh Sarawak bagi memastikan semua rakyat mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Setiap Tuan Presiden telah merancang untuk menentukan bahawa seluruh kawasan Sarawak akan mendapat vaksin seperti yang kita sudah uruskan. Ditanya mengenai tempoh masa program vaksinasi di Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS memberitahu ia dijangka selesai bulan Ogos 2021. Ikut arahan Yang Amat Berhormat, kita harus selesai pada penghujung bulan Ogos. But that depend on the availability of vaccine. Seterusnya mengenai laporan harian COVID-19 berdasarkan sidang media JPBNS pada Jumaat. Menurut Datuk Amar Douglas Ugah, jumlah keseluruhan kes positif melonjak naik kepada 13,820 apabila 407 kes baru telah dikesan di 17 daerah di Sarawak, menjadikan ia angka yang tertinggi dalam rekod setakat ini. Serian 140, Sibu 65, Miri 49, Betong 40, Bentulu 26, Seriaman 23, Kuching 19, Semarahan 11, Kapit 10, Song 6, Subis 5, Meradong 4, Lundu 3, Julau 2, Kenawit 2, Dalat 1, Lembang 1. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan bahawa terdapat satu kes kematian baharu di Sibu menjadikan jumlah keseluruhan kematian meningkat kepada 96 orang. Kes kematian ke-96 merupakan kes 9349 iaitu seorang lelaki warga tempatan berumur 55 tahun di Hospital Sibu. Beliau meninggal dunia pada 18 Mac. Kes tidak mempunyai komorbid. Jurukuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak mengucapkan ucapan taziah kepada semua ahli keluarga mangsa. Sehubungan dengan itu, daerah Sri Aman kini berstatus merah setelah mencatatkan 49 jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari. Selanjutnya, masih mengenai vaksin COVID-19, rakyat di Sarawak dinasihatkan agar tidak sangsi dan was-was dengan jenis vaksin yang akan diterima kelak. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, vaksin yang dihantar ke negara ini telah mendapat kelulusan daripada Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO. People always say which vaccine is better, which one is not so good. And I tell everybody the best is wherever you got opportunity, you grab it. Okay, you grab it because why? If all the vaccines that are approved by WHO standard, that must be more than 50% effective. Must be more than 50% effective. So at least you get some form of protection. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan kerja ke Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chung Hua Bako pada Jumaat. Dalam pada itu, tambahnya Sarawak berdepan dengan 3 faktor utama dalam melancarkan program vaksinasinya. The third A is called acceptance. The first A is access, the second A is acceptance, the third A is assistance.
To roll out the vaccine for 2.2 million people in Sarawak is a very big operation. Very big operation. So you need all sorts of assistance because no matter whether you live in a deep jungle of Borneo, in the interior, or whether you're urban, it can get affected by COVID-19. COVID-19 doesn't care whether you live in long houses or you live in Kuching or you live in Cebu, urban, they still affect you. That's why we need the help the Kementerian Kesihatan to make sure that people in the deep jungle everywhere to get vaccination. Beralih ke laporan mengenai permohonan semula peruntukan bencana kepada Kerajaan Persekutuan. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia merangkap Ahli Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah berkata beliau akan berbuat demikian bagi mendapatkan semula bantuan berjumlah RM270,000 yang telah dibatalkan semasa pemerintahan Pakatan Harapan PH bagi membina rumah panjang Suring yang terbakar. Untuk itu, surat permohonan dahulu dan dokumen-dokumen sokongan lain akan disertakan sekali lagi. Berikut menurutnya semasa melawat ke Rumah Suring Kampung Merasam Penganan pada Khamis. Rumah Suring telah terbakar pada tahun 2017 dan kini kerja-kerja membina rumah panjang baharu sedang dilaksanakan di tapak baharu. Terdahulu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Paulus Palubumbang yang mewakili Datuk Hasbi telah menyampaikan bantuan atap rumah berjumlah RM69,000 daripada Kerajaan Sarawak kepada 23 orang ketua isi rumah di rumah panjang berkenaan. Dalam pada itu, Datuk Hasbi turut memaklumkan mengenai permohonan pembukaan cawangan Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom di Limbang. Bukan permohonan baru. Pada suatu masa dulu sudah diluluskan untuk di Limbang sebab masalah kedudukan Limbang. Sebab nak bawa lori perdagangan untuk dites di mana terpaksa melalui negara jiran untuk masuk buat ke Miri. Jadi satu dulu masa satu dulu kita dah minta dah diluluskan, tetapi there is some hiccup on the pencari tempat atau nak sewa kedai dan sebagainya, maka perkara itu become a law operating instead dia orang datang sini nak test dulu. Jadi sekarang ini pun kita di Limbang memang kita berhasrat begitu sebab saya dah minta tapak untuk JPJ baru di Limbang, di Bandar Baru. Dan kita minta tanah agak luas sikit supaya Puspakom insya-Allah satu hari pun boleh dalam tu juga. Katanya ia bagi memudahkan kenderaan perdagangan yang mahu menjalani pemeriksaan di Puspakom Miri agar tidak perlu melalui negara jiran. Berikut pula, seorang pegawai Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Benedict Blaki Lawrence Sanggat 56 yang bertugas di bahagian Betong disahkan meninggal dunia pada Khamis. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS Abdullah Saidul bersama pengarah UKAS Samad Junai telah memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang di Hospital Betong pada Jumaat. Mendiang Benedict Blaki meninggalkan seorang balu dan seorang anak perempuan. Sebelum berkhidmat dengan UKAS, mendiang pernah berkhidmat dengan Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa selama 11 tahun dari tahun 2007 sehingga 2018. Sekian edisi malam bersama saya VVM Mirzaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.